Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Nama saya Fisha Dayana binti Syaiful Badrin dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran terhadap agama dan juga cara penyelesaiannya. Saya Siti Alia Maisara binti Syarul Nizam dan saya akan membentangkan cabaran rasionalisme dalam pendidikan dan cara mengatasi. Nama saya Wanu Dahlia binti Wan Abdul Hadi dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran terhadap individu, cara penyelesaiannya dan juga kesimpulan. Nama saya Natasha Alia binti Husin dan saya akan membentangkan tentang cabaran rasionalisme terhadap masyarakat dan cara mengatasinya. Rasionalisme adalah satu pendirian falsafah yang berpegang bahawa akal adalah sumber pemahaman manusia yang paling penting. Perkataan rasionalisme berasal dari bahasa Latin iaitu ratio yang bermaksud akal. Dari sudut bahasa, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggeris iaitu rationalism, manakala daripada sudut istilah pula, rasionalisme adalah aliran yang berpegang kepada prinsip bahawa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan kerana adalah sumber utama pengetahuan. Ia adalah bertentangan dengan empirism yang berpendapat bahawa pengetahuan boleh dibenarkan semata-mata oleh panca indera. Ia muncul dalam kebanyakan tradisi falsafah dalam beberapa bentuk atau yang lain. Ia mempunyai senarai penganut yang panjang dan terkenal dalam tradisi barat termasuk Plato, Descartes dan Kant. Rasionalisme sudah pun wujud semenjak zaman Yunani lagi. Sehingga kini, rasionalisme masih merupakan kaedah falsafah yang dominan untuk membuat keputusan. Menurut Guthrie 2002, falsafah rasionalisme ini dapat difahami sebagai suatu kaedah dan teori interpretasi. Kita beralih kepada isu cabaran terhadap agama. Menurut Muhammad Baha, rasionalisme dari segi agama biasanya mengkritik ajaran agama dan mereka tidak akan bersependapat dengan ajaran agama yang sedia ada. Dengan hanya menggunakan logik akal sahaja, mereka berasakan yang diri mereka ini betul. Apa yang akan terjadi adalah dakwah Islam menjadi sukar apabila wujudnya golongan sebegini oleh kerana mereka akan menyampaikan ideologi mereka sendiri tanpa mengikut fakta berlandaskan Islam. Jadi, mereka yang kurang berpengetahuan tentang ilmu agama pastinya akan terpengaruh dengan dakwah rasionalisme oleh kerana mereka sendiri tidak mengetahui mana yang betul dan juga mana yang salah. Contoh yang lebih jelas kita dapat lihat apabila isu forex. Jelas sekali bahawa bermain forex adalah haram menurut Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Katanya, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara alami, individual spot forex, melalui platform elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara. Akan tetapi, wujud lagi golongan yang menghalalkan perkara tersebut dan meyakinkan pula orang lain bahawa bermain forex tidak ada kaitan dengan agama. Lihatlah di sini bahawa rasionalisme ini jelas memberi cabaran yang besar terhadap agama untuk menyampaikan sesuatu benda. Bukan itu sahaja, lebih membimbangkan lagi apabila wujudnya golongan rasionalisme yang ingin menyesatkan umat Islam sehingga boleh menyebabkan murtad. Menurut portal rasmi Negeri Selangor 2017, seramai 234 orang keluar daripada Islam dan bayangkan pula statistik pada tahun ini. Ini sering berlaku di negara luar. Mereka membawa ideologi mereka ini bahawa agama Islam tidak lagi dipandang sebagai jalan yang benar. Setiap cabaran pasti akan ada jalan penyelesaian. Cabaran untuk menangani masalah ini adalah pastinya dengan melahirkan lebih ramai lagi golongan ahli ulama untuk memperluaskan lagi ajaran agama Islam agar golongan rasionalisme dapat dibanteras. Kedua, adalah dengan memperbanyakkan lagi majlis agama agar dapat mengurangkan kekeliruan tentang ajaran agama Islam dalam masyarakat.
sekaligus dapat menurunkan lagi statistik murtad dari negara Malaysia maupun di negara luar. Di dunia ini terdapat pelbagai jenis makhluk dan antara makhluk yang ada di muka bumi ini adalah manusia. Setiap individu akan melalui kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan dan akan ada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh setiap individu. Sebelum saya mulakan, ingin saya kongsikan satu pendapat daripada sebuah artikel yang bertajuk Batasan Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam yang ditulis oleh Muhammad Zafar, Nusafra, Wan Abdullah dan Wan Ali Akbar. Mereka berpendapat umat Islam perlu percaya bahawa tidak semua perkara boleh difikirkan. Ini terjadi apabila setiap individu sentiasa berfikir di luar batas dan mempersoalkan perkara yang tidak wujud. Maka ia boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri. Apabila seorang itu terlalu memikirkan perkara yang tidak boleh dibuktikan oleh akal, ia boleh memudaratkan pemikiran mereka dengan pelbagai kemungkinan dan kebarangkalian yang terbatas oleh akal. Seperti contoh, mereka memikirkan perkara yang tiada gambaran dan tidak wujud sekaligus memberi kesan yang tidak elok kepada individu, seperti gangguan mental dan dalam masa yang sama mendapat dosa. Oleh itu, setiap individu perlulah berfikir secara rasional untuk kepentingan diri sendiri. Contoh lain yang dapat kita lihat juga adalah seperti di dalam satu video temu bual BBC News, iaitu pelajar yang bernama Sabrina berkongsi pengalamannya sebagai gadis berhijab yang suka menari. Sabrina mendapat banyak kritikan daripada pengikut Instagramnya kerana tariannya yang agak seksi, tetapi dalam masa yang sama beliau mengenakan hijab. Ini membawa kepada imej yang teruk bagi umat Islam dan boleh menyebabkan non-Muslim salah faham akan keindahan Islam. Walau bagaimanapun, Sabrina berkata bahawa selagi apa yang difikirkannya adalah betul dan tidak menyakiti mana-mana individu, ia tidak patut menjadi masalah, dan Sabrina mengatakan gadis muda yang berhijab tidak perlu takut untuk yakin dengan diri sendiri. Seperti mana kita tahu, setiap cabaran pasti ada penyelesaiannya. Sebagai seorang umat Islam yang beriman kepada rukun iman dan mematuhi rukun Islam, kita perlu sentiasa membuat refleksi terhadap diri kita sendiri. Pemikiran yang melampaui batas dapat dikawal demi kesihatan mental kita. Namun, jika kita masih ada masalah dengan pemikiran kita, kita boleh merujuk kepada pakar seperti psikiatris bagi mendapat pertolongan yang rapi dan profesional. Memiliki sifat rasionalisme dapat menyumbang peningkatan dari aspek cara berfikir dan berhujah dalam pencarian ilmu pengetahuan yang baharu. Hujah-hujah ideologi rasionalisme datangnya daripada pemikiran logik dan dinyatakan dengan betul bagi mempertahankan satu matlamat dari pelbagai perspektif, antaranya agama, individu, masyarakat, malah dalam pendidikan. Menurut Muhammad Daniel Amin 2020, situasi juga mempunyai peranan penting dalam membuat keputusan. Setiap orang yang membuat perhujahan perlulah peka dengan persekitaran sekeliling agar hujah yang diberikan dapat diterima pakai. Antara cabaran rasionalisme dalam pendidikan adalah apabila mereka berfikir dalam keraguan tanpa sebarang kepastian ilmu. Sebagai contoh, pada tahun 2021, dua remaja lelaki dan juga seorang kanak-kanak perempuan membuat laporan polis bagi menyatakan hak mereka untuk menolak suntikan COVID-19. Mereka memutuskan untuk membuat laporan polis itu kerana tidak mahu mengambil vaksin atas alasan bimbang berlaku perkara tidak diingini terhadap diri mereka. Mereka bertindak dalam keraguan atas keberkesanan vaksin, sedangkan mereka tahu vaksin yang dikeluarkan itu membantu penularan wabak COVID-19 yang telah banyak dibuktikan oleh para saintis dan juga doktor yang berkelayakan. Di sini antara satu contoh, mereka berfikir dalam keraguan tanpa sebarang ilmu. Seterusnya, cabaran rasionalisme dalam pendidikan juga akan terjadinya pertelingkahan ideologi sesama ahli-ahli profesional lainan bidang. Seperti mana yang kita tahu, terdapat dua perspektif dari pakar mengulas berkenaan isu rokok di Malaysia. Sebagai contoh, Ketua Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzani Zam Muhammad Abdul Rashid berkata, orang ramai perlu memahami mengapa dasar penjualan rokok dan produk tembakau kepada individu yang lahir selepas 2005 itu dirancang, iaitu untuk menjaga kebajikan golongan anak muda. Manakala pendapat Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia MICCI berpendapat langkah KKM untuk mengharamkan penjualan rokok dan vape itu boleh menimbulkan kepincangan yang juga mampu menjejaskan sektor yang lain.
MICC menyokong usaha KKM, namun pihaknya tidak boleh menerima penetapan dasar dan peraturan sewenang-wenangnya tanpa perundingan yang sewajarnya. Dan hanya membuat keputusan berasaskan sains mungkin akan menimbulkan lagi kesan negatif berbalik kepada kerajaan kerana akan mendorong pengguna yang tidak kira umur untuk beralih kepada pasaran gelap. Jika kita lihat di sini juga, kedua-dua mereka adalah dari bidang yang berlainan dan juga orang yang profesional. Di sini akan menjadinya pertelingkahan ideologi sesama profesional. Seterusnya, menyekat sifat keterbukaan dalam diri pelajar, pendidik mahupun ibu bapa dari segi kesedaran tentang kesihatan mental antara cabaran rasionalisme dalam pendidikan. Seperti mana kita tahu, kesihatan mental perlu diambil kira sebagai satu penyakit yang telah terbukti ilmunya dari bidang psikologi. Malah terdapat golongan rasionalis yang tidak menerima ilmu ni dan berpendapat bahawa kesihatan mental ni merupakan perasaan yang hanya dibuat-buat dan boleh dipulih secara sendirinya. Kita berpendapat tanpa kesedaran ilmu yang tidak cukup boleh menyekat sifat keterbukaan setiap individu dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Antara cara mengatasi adalah dengan menekankan keseimbangan berfikir secara rasional dan teoretikal dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP dari peringkat awal persekolahan agar kita dapat melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi, cemerlang dan juga seimbang. Seterusnya, menerapkan ilmu falsafah dalam diri setiap individu agar setiap idea yang dihujahkan dan yang dibahaskan hanya berlandaskan kebaikan secara tidak langsung dapat membantu individu yang berakhlak mulia. Oleh itu, di sini saja saya punya isi cabaran rasionalisme dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Kewujudan golongan rasionalisme dalam sesebuah masyarakat sudah pastinya akan mewujudkan suasana yang tidak harmoni di mana akan wujudnya pergaduhan di antara golongan ini dan juga golongan yang berfikir berlandaskan fakta. Sebagai contoh, kebebasan bersuara pada zaman kini yang sudah berleluasa terutamanya di laman media sosial. Terdapat beberapa golongan yang berfikir hanya berlandaskan akal dan logik sahaja dan tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ini akan menimbulkan perbalahan yang tidak sihat. Terutamanya, majoriti golongan rasionalisme yang keras kepala dan tidak endah akan nasihat dan kata-kata masyarakat lain. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tetapi aku pasti akan kalah dengan seorang yang jahil kerana orang yang jahil itu tidak pernah faham landasan ilmu. Berbeza dengan golongan rasionalisme, mereka berpendapat bahawa mereka akan menghasilkan pengetahuan yang tidak boleh diragukan dan absolut. Jadi, apabila mereka merasakan cara mereka berfikir itu benar, maka mereka secara tidak langsung tidak dapat menerima pandangan orang sekeliling mereka. Akhirnya, disebabkan itulah perkara ini memecah belahkan perpaduan apabila terjadinya perbezaan pendapat dan cara berfikir dari dua belah pihak. Justru menyebabkan kesukaran dalam memutuskan satu tujuan dan maklumat di dalam satu masyarakat. Kita seharusnya berusaha dalam mengatasi cabaran-cabaran yang datang daripada rasionalisme ini. Antaranya dengan melahirkan insan yang dapat memikul tanggungjawab dan berfikir secara bijak dalam mengatasi masalah yang tidak berteraskan akal fikiran dan logik semata. Ini kerana kekurangan ilmu pengetahuan akan menyebabkan masyarakat hanya berfikir berlandaskan akal fikiran. Justru, kita seharusnya mengingati antara masyarakat supaya meningkatkan lagi ilmu pengetahuan yang berteraskan maklumat yang benar dan sahih dalam melontarkan pendapat agar dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan bijaksana. Seterusnya, saya serahkan kepada Wan Nur Dahlia. Secara kesimpulannya, rasionalisme yang merupakan pemikiran secara logik akal ada baik dan buruknya mengikut situasi. Setiap individu perlulah bijak dan bertanggungjawab dalam membuat keputusan berlandaskan pemikiran yang rasional tanpa bercanggah dengan agama, perkauman dan sensitiviti sesebuah pihak.